Kita nak beralih ke sesi perbincangan berikutnya yang telah pun disediakan oleh penerbit kita, Saudara Lokman. Kena discuss. Okey, kita dah habis dah cerita pasal tepuk tangan apa semua dah habis dah. Sekarang kita beralih ke fasa nak menuju ke 2023 ini. Bagaimana sasaran yang realistik Fina untuk kita letak pada kempen tahun depan? Sekurang-kurangnya kita mampu bersaing dalam saingan peringkat kumpulan. Itu paling minimal. Itu paling minimal. Tetapi mungkin dengan apa yang ada pada Kim Panggon ketika ini, dia mampu untuk mencipta yang lebih baiklah. Dalam tempoh yang singkat, dia boleh mencipta kejutan bersama dengan skuad kebangsaan dalam tempoh persediaan setahun lebih ini. Betul. Mungkin banyak lagi perkara-perkara yang terkini dan terbaru yang mampu dilakukan oleh Kim Panggon dalam usaha untuk membentuk pasukan kita ataupun kita boleh pastikan pasukan kita berada pada tahap dan kondisi terbaik sebelum ke pentas Piala Asia ini. Jadi sasaran tu saya yakin Kim Panggon bukanlah jurulatih yang takut untuk meletakkan perancangan dan juga sasaran. Mungkin sekarang ini beliau sudah pun ada apa yang perlu dilakukan, cuma dari segi undian dan juga siapakah host yang akan menjadi menjadi tulang belakang dalam saingan di pentas Piala Asia nanti masih lagi menjadi tanda tanya. Tapi secara realistiknya kita mahu sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Dua negara yang disebut-sebut bakal mengambil alih selaku host tuan rumah untuk Piala Asia ini dikabarkan sama ada Qatar ataupun Korea Selatan, Dayang. Itu cerita terbarulah. Kita beralih ke Zul. Dayang, mungkin ada soalan untuk Zul? Macam tadi Fina kata yang sekurang-kurangnya kita perlu mampu untuk memberikan saingan. Ya. Macam kita tahu di peringkat Piala Asia, it's a different ball game. Pasukan-pasukan yang kita jumpa bukan calon-calon pasukan Zul. Tetapi dengan segala perkembangan positif yang telah pun kita lihat ada pada pasukan kita, adakah kita mampu nak berikan saingan Zul? Okey, saya bersikap realistik ataupun tidak mahu meletak harapan tinggi. Setakat ini saya melihat memadai untuk kita mampu untuk bersaing di peringkat kumpulan. Tetapi sebenarnya tak mustahil. Kerana Vietnam boleh dikatakan pasukan yang kita boleh bersaing, boleh menentang pasukan seperti Jepun, Korea Selatan dan boleh menewaskan negara-negara gergasi Arab. Dan itu sebenarnya tidak mustahil untuk dilakukan di bawah sentuhan Kim Panggon dan mengambil kira apa yang dilakukan oleh JDT. Kita mungkin melihat satu kejohanan yang berbeza, satu level yang berbeza, tetapi kemampuan JDT untuk melangkah ke pusingan seterusnya dalam kempen Liga Juara-Juara Asia itu sebenarnya bayangan yang boleh sebenarnya pemain di peringkat kebangsaan, di pentas antarabangsa juga boleh melakukan. Kita ada material tu. Ada material, walaupun ya kelab ada pemain import dan sebagainya. Tetapi sebenarnya melihat kepada situasi itu, pasukan negara boleh buat kejutan sebenarnya. Tetapi pada penampilan pertama di pentas Piala Asia, saya sendiri tidak meletak harapan tinggi untuk pergi ke suku akhir ataupun menjadi juara dan sebagainya. Adalah lebih baik untuk kita realistik dan melihat kepada kemampuan untuk bersaing dan kalau kalah pun kalah yang boleh memberi rasa yang cukup puas. Kalah bermaruah sebab kita tahu sekarang ni Malaysia berada pada kedudukan di mana penyokong sudah meletakkan harapan. Hopefully kalau apa-apa terjadi di peringkat Piala Asia nanti mereka tidak tarik balik kepercayaan tu. Sebenarnya kita perlu berbalik kepada perkataan realistik tu. Ramai yang kata, okey bila dah melangkah ke pentas Piala Asia kita dah kena jadi champion. No, itu bukan realistik namanya. So itu kita berangan. Kena berpijak di bumi yang nyata. Kita sudah melangkah ke Piala Asia, itu bagus. Tetapi kita perlu kenal siapa yang berada di pentas Piala Asia ni. Jadi kita perlu tahu kemampuan-kemampuan pasukan yang lain. Malaysia baru saja melangkah selepas 42 tahun. So again, perkataan realistik tu perlu diguna pakai sehingga bermulanya kelaikan Piala Asia kerana ramai yang tidak faham konsep realistik dan juga kekuatan pasukan di Piala Asia nanti. Sudah ada persoalan juga timbul. Ada beberapa nama dalam skuad bawah 23 tahun yang dilihat sudah melepasi fasa kematangan dalam pentas bola sepak di rantau Asia ini. Saya mengambil nama seperti Haris Haikal umpamanya. Itu antara, kalau diberi pilihan pertama, nama pertama yang saya akan suggestkan adalah Haris Haikal. Sudah matang dalam corak permainan. Jadi senario ini juga akan memberikan satu persaingan yang sangat baik. Yang muda dan juga yang senior. Okey, apakah akan ada
gabungan dalam misi di Piala Asia kelak, Fina ataupun Zul? Saya ini sedikit membimbangkan sebab kalau nak bagi nama pemain bawah 23 ataupun pemain muda menjadi skuad kebangsaan, saya rasa tak ramai. Mungkin kalau saya boleh bagi nama seperti yang Afizal sebut tadi ialah Haris Haikal, pemain kedua pilihan saya Muhairi Ajmal. Pemain lain saya rasa masih perlu mendapat tempat dalam klub dulu untuk beraksi sebelum diberi peluang ataupun mendapat tempat di skuad kebangsaan. Sebab apa saya kata Syafiq Rahim berusia 35 tahun. Dia masih berada di ranking yang lebih baik di posisi tengah di kelabnya. Jadi tidak hairan mengapa dia menjadi pilihan bagi skuad kebangsaan dan saya tidak menolak kemungkinan Syafiq Rahim akan beraksi di Piala Asia. Jadi pemain muda perlu meletakkan kemampuan mereka lebih daripada pemain senior yang ada sekarang ni. Dan juga sedikit tambahan Zul, saya bersetuju dengan anda, tapi perlu ada kesedaran pada klub-klub juga. Jika pemain saja yang beria-ria nak bermain tetapi kalau tidak diberikan kesempatan, benda itu tidak akan membantu perkembangan skuad bawah 23 tahun maupun skuad kebangsaan. Jadi FAM perlu memainkan peranan sebenarnya. Perlu ada kerjasama daripada FAM dengan pasukan negeri dan juga klub agar mereka mungkin boleh meletakkan kuota untuk pemain-pemain yang merupakan pemain bawah 23 tahun ini sekurang-kurangnya diberikan peluang minit bermain ataupun berada dalam senarai 18 pemain dalam saingan liga. Jadi itu akan membantu bukan saja pasukan itu sendiri tetapi perkembangan untuk skuad kebangsaan dan juga skuad bawah 23 tahun. Kita bukan nak cakap pemain muda tak bagus. Kita ambil contoh Luqman Hakim dan Hadi Fayad. Pemain ini bagus tapi mereka tidak mendapat tempat untuk beraksi di kelab mereka. Bagaimana pemain ini untuk meneruskan apa yang mereka lakukan di bawah peringkat umur. Dan saya percaya kejayaan yang ditunjukkan ataupun yang telah dibuktikan di bawah skuad bimbingan Kim Panggon ini meletakkan skuad Harimau Melaya ketika ini lebih eksklusif. Yang mana saya percaya selepas ini semua pemain tak kiralah muda ataupun tua, berusia dan sebagainya akan merebut tempat untuk berada dalam keputusan utama. Yes. Termasuk pemain saya rasa seperti Aidil Zafwan yang orang akan lihat pemain ini takkan tidak wajar untuk diberi peluang beraksi, tetapi saya percaya beliau juga akan bermati-matian untuk ke Piala Asia. Ya. Comeback is real. Yes. Contoh Shihan. Yes. Apa yang berlaku pada Shihan sebelum ini. Tetapi apa yang boleh kita berikan pujian adalah dia tidak lemah dengan situasi yang ataupun kontroversi yang dihadapinya dan lihat di mana dia sekarang. Okey. Contohnya abang, kalau pemain-pemain macam yang Zul sebut tadi seperti seperti Luqman, Hadi tidak diberikan peluang yang sewajarnya, mereka akan terus berusia dari setahun ke setahun. Dan apabila sudah melewati fasa kematangan tu, itu adalah satu kerugian cukup besar. Tapi Fina, nak tambah sikit jugalah. Kalau kita nak highlight Hadi, Luqman, mereka bermain untuk kelab yang bukan under our country. Kalau klub-klub yang berada dalam Malaysia ni, mereka akan faham situasi kita. Mereka akan beri peluang. Tapi Jepun, Eropah, mana dia peduli apa situasi Malaysia sekarang? The choice is yours. And bila mereka membuat pilihan, perlu ada pemahaman daripada klub itu sendiri. Okey, baik. Saya bukan nak menidakkan kalian berdua. Tetapi sebenarnya banyak lagi berita yang kita tak sampaikan lagi. Jadi saya boleh spare. Kan tak setuju dengan kita. Tak, saya boleh spare untuk Nindya hari Senin ni. Kalau free, join. Okey? Sila datang. Ons. Sebab apa? England kalah tak cerita lagi ni. 8 suku dah ni. Teruskan. Okay. Alright, terima kasih Zul. Terima kasih bukan misi. Fina. Kita menggunakan kuasa veto. Cuma saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang menghadiri stadium, terutamanya pemain ke-12 skuad negara itu Ultras Malaya. Saya rasa memang satu fenomena yang luar biasa. Thank you. Berapa minit lagi? Fina, ada apa-apa ke? Fina, last sikit je. Sikit je. Tak ada apa. Kita dah luahkan segala-galanya. Baik. Kita dah bangga dengan mereka dan kita mengharapkan ia konsisten dan berterusan. Itu yang kita harapkan. Itu je. Kan cantik macam tu. Lama sangat tadi tu. Kita Dia akan nak- berehat dia seketika. emotional. Sekali lagi. Okey. Kita nak tengok grafik dulu. Okey, jom tengok. Okey, Dayang. Alright, so lengkap senarai 24 negara yang layak ke Piala Asia 2023 edisi ke-18 dengan Malaysia tamat kemarau 42 tahun untuk buat penampilan keempat dalam pentas berprestij Asia ini.
Hong Kong juga tamat kemarau 54 tahun untuk layak ke saingan ini, di mana kali terakhir adalah sekitar tahun 60-an. Lama juga Hong Lama Kong dah. tunggu. And do you know that edisi kali ini juga I don't akan ada know. debut tim iaitu Tajikistan yang mewakili zona Asia Tengah. Selain secara statistiknya, hampir 83% nation yang bersaing masih 2019 kekal ataupun layak untuk beraksi untuk edisi 2023 nanti. Maksudnya negara macam Malaysia ni mewakili 12% yang baru. Okey, ini peratusan yang tim Nadia Rena buat kajian sebentar tadi. Research. Yes.